Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'iris sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila ruhil musannif الإمام ابن الجوزي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. آمين ثم أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Talbisu Iblis, Belitan Tipu Daya Iblis, yang dipetik daripada kitab Talbisu Iblis yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Lalu dipetik beberapa isi kandungan daripada kitab ini oleh Al-Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. InsyaAllah kita pada malam ini kita baca daripada muka surat 4. Boleh nak saya suara macam tu mendata gitu boleh tak apa no? Saya tak boleh kuat sangat suara. Tadi saya hilang dan saya akan batuk. Ini orang kata pasca Covid, baru lepas seminggu kan. Kira dah hari ni dah hari ke-9 ke-10 kena Covid juga. Buat macam mana ni, batuk tu tak hilang ni. Baik, jadi kita muka surat 4. Muka surat 4 kata musannif rahimahullahu ta'ala, ringkasnya iblis adalah asalnya jin. Ya, kita mengerti situ. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahawa asalnya jin, iblis adalah asalnya jin. Iblis asalnya adalah jin kerana ayat yang di atas itu
ayat yang kita bacakan di atas, iaitu ayat daripada surah Al-Kahfi ayat yang 50. Illa iblisa kana minal jin. Iblis ni daripada jenis kumpulan kaum jin. Macam kita sebut sebelum ni, jin dia adalah satu kumpulan makhluk yang berlainan dengan manusia. Di kalangan jin, ada di kalangan jin ini yang dipanggil jin, dia panggil syaitan. Syaitan sebahagian daripada jin. Syaitan ini adalah anak cucu kepada iblis. Itu dia punya apa, perbezaan dia, anak cucu kepada iblis. Syaitan anak cucu pada iblis. Iblis adalah ketua bagi syaitan, iaitu tok nenek bagi syaitan adalah iblis, yang mana dia pun inilah yang ingkar untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan iblis pada asalnya namanya bukan iblis, namanya adalah Azazil. Jadi ini adalah dia punya pembahagian dia. Jadi hakikatnya semua ni adalah hakikatnya jin. Semuanya adalah hakikatnya bangsanya jin. Cuma dibezakan nama-nama itu kerana perangai dan sikap dan perbuatan. Dia mengikut keturunan, sikap dan perbuatan. Jadi kalau nak dibandingkan jin dengan syaitan, dengan iblis, dah berbeza. Kalau pada sudut yang paling jahat sekali, nombor satu iblis. Yang paling jahat sekali, yang paling ingkar, yang paling dilaknat oleh Allah adalah iblis. Nombor dua yang paling jahat setelah iblis adalah syaitan. Nombor tiga yang paling jahat sekali di kalangan jin adalah selain daripada jin dan selain daripada iblis dan juga syaitan, iaitu jin-jin yang lain. Di kalangan yang jin ni pula ada dia panggil jin Islam dan jin kafir. Adapun jin Islam dia lebih ringan berbanding jin kafir lagi. Jadi maksudnya ada pembahagian. Mereka ni ada pembahagian yang berbagai. Pada sudut kejahatan, akhlak, sikap itu berbeza. Tetapi kalau orang tanya sekali tu, kat mana dah dia tanya ustaz, apa beza ataupun hakikatnya kalaulah seseorang tu kena rasuk dengan jin, dan jin tu kata dia ni datang, dia ni adalah Islam. Jadi macam mana? Adakah kita nak bunuh dia, kita nak siksa dia, kita nak bermusuh dengan dia sedangkan dia jin Islam? First sekali tuan-tuan, dalam perubatan Islam ni, bila kita berubat ataupun kita bersembang dengan jin atau bercakap dengan jin, dia bercakap dan dia bersembang dengan kita, kita tanya soalan, 1000 yang dia cakap, 100 yang dia cakap, 300 jangan percaya. Ini dia punya prinsip dia. Prinsip dengan jin, syaitan adalah 100 dia bercakap, 300 jangan percaya. Maksudnya jangan percaya sepatah huruf pun, sepatah kata pun daripada mulut-mulut dan kata dia. Tuan-tuan percaya dengan kata dia, tuan-tuan akan terpedaya dengan dia nanti. Ini perangai dia. Sikap bagi kesemua yang saya sebutkan tadi, sama ada dia iblis, syaitan, jin atau jin Islam sekalipun, dia ada satu sikap yang menyamai antara semuanya, adalah mulut mereka ni suka menipu. Yang ni kita tak boleh nafi. Contoh misal tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah ni masyhur. Dia jaga satu gudang gandum yang dikumpulkan gandum ni daripada harta-harta zakat. Gandum ni adalah gandum zakat untuk fakir miskin. Jadi bila dikumpulkan dalam satu gudang, yang menjaga gudang zakat gandum ini adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah suruh dia jaga gudang ini pada tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Kuncikan pintu dia. Dah selesai bagi zakat kepada fakir miskin, kunci pintu tu. Malam-malam Abu Hurairah akan pusing ronda keliling gudang tersebut, nak tengok kot-kot ada orang pecah masuk, curi, rompak dan sebagainya. Satu hari
Satu hari Abu Hurairah cek secara rutin harian dia gudang tersebut. Tengok-tengok pintu gudang tersebut terbuka. Dan bila dia masuk ke dalam gudang tersebut, dia tengok ada seorang tengah kaut gandum-gandum ni letak dalam guni. Maksudnya dengan niat untuk mencuri. Dia tengah kaut letak dalam guni. Lalu Abu Hurairah pegang dia. Dia kata, aku dapat tangkap kamu. Kamu nak curi Ini harta zakat. Kamu siapa? Last sekali dia takut dengan Abu Hurairah. Dia kata, Abu Hurairah minta maaf banyak. Aku minta maaf banyak-banyak. Aku ni terpaksa, terdesak. Bukan sebab nak mencuri sangat, tapi sebab anak isteri aku kat rumah lapar. Dia kata, anak isteri aku kat rumah ni lapar. Aku terpaksa mencuri ambil gandum ni. Kesianlah kat aku. Aku ni bukan ada siapa-siapa, bukan ada duit. Aku tak makan lagi, anakku tak makan lagi. Kamu tak kesian ke? Abu Hurairah ni macam kita jugalah. Bila tengok orang susah, mesti ada orang simpati, ada orang kesian. Kita takkan tengok saja orang susah beli makanan. Tuan-tuan boleh tengok orang susah ni pergi kedai, ambil nasi letak kuah ya. Kita kalau tengok, kita bubuh lauk macam-macam, ayam, sotong 3 ketui, kira gaya lah. Tengok ada orang ambil nasi bubuh kuah saja. Tuan-tuan rasa-rasa gamak ya nak biar dia ambil makan dengan kuah ya. Kita pun ambil ayam goreng, beli satu bagi kat dia. Tanda kesian. Semua orang ada kesian. Tapi Abu Hurairah ni kesian pada orang yang tak betul. Last sekali Abu Hurairah kata, okey tak apa. Kalau kamu nak bagi makan anak kamu, tak apa. Aku lepas kamu kali ni. Tapi ingat, kalau kamu nak, kamu minta betul-betul kat Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah, minta nak gandum ni. Kalau kamu terdesak, bukan dengan cara mencuri ni. Malam ni aku lepaskan kamu boleh ambil dan bawa balik. Dia pun baliklah, bawa balik. Malam esok Abu Hurairah pusing balik, jumpa balik orang yang sama yang menceroboh gudang gandum ni. Malam esok jumpa lagi. Abu Hurairah pegang dia. Semalam kamu datang kan? Dia kata, aku datang. Kamu janji kat aku, kamu tak datang balik dah nak curi. Minta betul-betul kat Rasulullah. Kenapa hari ni kamu datang balik? Dia kata, hari ni terdesak, tak ada nak jumpa, nak buat appointment, tak ada nak isi borang. Jadi terdesak sangat lah. Kalau boleh nak juga gandum ni, lapar. Yang semalam tak cukup, anakku dapat makan sikit, isteriku dapat makan sikit, aku dapat makan sikit. Dah habis dah gandum. Hari ni aku nak ambil lain. Simpatilah kat aku, kesian kat aku ni. Aku nak ambil sikit je. Minta maaf lah, janganlah bawa aku. La arfa'annaka ila Rasulillah. Dia kata, tak, aku nak bawa kamu jumpa Rasulullah. Dia kata, tolonglah, jangan habaq kat Rasulullah, jangan report. Kali ni aku tak datang dah, aku janji kat kamu. Esok aku tak main lagi dah. Abu Hurairah kesian, lepaskan dia lagi kali kedua. Malam esok Abu Hurairah pusing. Sebelum malam esok pusing tu, sebelum malam itu esok, Abu Hurairah jumpa Rasulullah di pekan ataupun di satu tempat. Rasulullah kata, semalam siapa yang datang ke gudang ambil gandum? Rasulullah tahu kisah yang semalam tu. Dia kata, ya Rasulullah, minta maaf aku tak habaq. Dia ambil tu sebab dia terdesak, dia nak makan sangat. Jadi aku lepaskan dia, ya wahai Rasulullah. Rasulullah kata, tak, malam ni dia akan datang lagi, kamu tunggu tengok. Malam ni kali ketiga dia akan datang berturut-turut, kamu tunggu. Abu Hurairah pun pergi pusing. Betul ke kata Rasulullah dia datang lagi malam ni? Dia janji kat aku 2 kali dah. Tengok-tengok memang datang lagi. Yang 2 malam tersebut datang lagi. Datang Abu Hurairah cekup dia, ikat dia. Dia kata, kali ni aku tak kesian lagi dah. Dah 2 kali peluang aku bagi kat kamu. Aku akan bawa kamu jumpa bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Abu Hurairah, kamu ni yang salahnya bukan aku, yang salahnya kamu. Kenapa pula aku salah? Dia kata, salahnya kamu sebab kamu tak baca ayat, iaitu daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayatul kursi. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku syaitan.
3 malam yang datang tu bukan manusia, dia sebenarnya hakikatnya syaitan. Yang Abu Hurairah duk kesian tu syaitan. Kita ni kadang-kadang kesian tempat kepada orang yang tak kenal. Kita kesian kat dia, kesian bagi duit lah apa. Rupanya kawan memang duk rompak duit orang, memang duit berlambak, hari kutip 500-600. Ingatkan orang susah, tak ada orang susahnya, kaya raya, tapi gini duk kerja duk minta duit ke orang. Macam tu lah, kita tak kenal orang, duk kesian 3 malam tu syaitan. Dia kata, kamu, aku nak tak aku ajar kamu satu amalan. Amalan ni kalau kamu baca, aku fala yaqrubannaka syaitanu abada. Syaitan tidak akan datang kepada kamu selama kamu baca ayat ini. Apa dia? Bacalah ayat daripada ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Fi kulli sabahin wa masa. Kata syaitan, baca ini sebagai pelindung diri kamu pagi dan petang. Syaitan tidak akan datang pada kamu, termasuk aku tak datang. Jadi kamu silap, 2 malam aku datang, kamu lepaskan aku. Kamu tak tahu yang aku ni syaitan. Kalau kamu baca ayat kursi, aku takkan datang lagi dah pada malam esok. Kalau kamu bawa aku ke Rasulullah pun, Rasulullah tak boleh nak buat apa-apa. Last sekali dia lepaskan syaitan. Esok pagi dia mengadu pada Rasulullah. Abu Hurairah mengadu. Apa Rasulullah kata? Sadaqa wa huwa kadhub. Rasulullah kata apa? Abu Hurairah, apa yang dihabaq kat kamu tentang fadilat ayat kursi tu, yang tu betul, walaupun dia tu jenisnya penipu. Maksudnya dalam hal itu yang dia cakap tu betul, sebab Nabi yang menyaksikan bahawa betul apa yang dia cakap. Dia bocor rahsia tu betul, walaupun kata Rasulullah dia ni kerap kali dan suka menipu. Jadi kalau tuan-tuan dalam perubatan Islam ni, bila kita dengar apa daripada syaitan tu bercakap, jin dan sebagainya, pertama sekali kena letak apa yang dia cakap tu semua penipu. Bila kita minta dia perjanjian, aku nak kamu janji pada aku, jangan masuk lagi lah dalam badan laki ni, badan perempuan ni. Kamu janji tak? Kita bacalah ayat kursi ke apa nak seksa, kita bacalah ayat-ayat untuk seksa dia, sakitkan dia. Dia kata, ya aku janji jangan seksa aku. Dia berjerit lah. Saat lagi dia tak keluar, dia duduk dalam badan lagi. Dia janji tadi dah, baru janji, dah lupa dah janji dia. Ni perangai dia. Kalau dia keluar, nanti dia masuk balik tak? Kadang-kadang banyak kes jin ini, kalau dia keluar daripada badan, dia akan masuk balik. Maksudnya setiap kali masuk keluar, kalau dah masuk balik, dicari ustaz tolong ubat sikit. Rupa jin yang sama yang masuk sebelum ni. Kita ni kalau boleh minta dia janji, tapi jangan pakai janji dia. Dia habaq apa-apa yang hantar kat saya fulan bin fulan, jangan percaya, sebab perangai jin semuanya sekali sifatnya sama, suka menipu. Yang ni ya tuan-tuan kena pegang. Tu yang Nabi SAW letakkan satu had, peraturan. Idza ata alai man ata arrafan aw kahinan aw munajiman fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Siapa-siapa pergi dekat tok bomoh ataupun tukang tilik ataupun pawang, Nabi sebut 3 orang ni yang menggunakan perantaraan jin, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia setuju dan terima, percaya dengan apa yang dia cakap, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kapiak duk percaya cakap jin setan, tak boleh. Jangan percaya cakap dia. Dalam riwayat Imam Ahmad sebut, siapa percaya cakap Tok Bomo, Tok Bomo tu pula pergi panggil jin, jin tu pula bercakap, yang hantar ni fulan bin fulan, tuan-tuan ni pula yang sakit ni pergi berubat dengan dia. Oh ya ke? Dia percaya cakap jin tersebut, itu juga sama hukumnya, telah kufur terhadap apa yang Nabi turunkan. Dalam riwayat sebut, Imam Ahmad sebut, tidak diterima salat dia 40 hari. 40 hari Allah tak terima amalan salat dia. Kalau dia percaya cakap Tok Bomo, bermaksud percaya cakap jin, percaya cakap jin tersebut.
Macam saya sebutkan pada bulan lepas masa dalam kuliah, sebelum mesyuarat tu saya sebut tentang satu ajaran DPEN, Dewan Perniagaan Ekonomi Islam. DPEN ni dah habis dah. Bila masuk dalam mesyuarat ni, baru hari tu mesyuarat, saya hari tu habaq kat tuan-tuan, saya tak tahu apa lagi. Bila masuk dalam mesyuarat, tu dia. Tu kata, saya nak sebut perkataan apa? Tu dia lah. Tu dia lagi teruk daripada apa yang saya duk bayang. Bila masuk dalam mesyuarat, lagi teruk apa yang kami bayang pada mula-mula. Antara saya nak sebut yang kaitan dengan ni lah. Yang lain tu banyak lagi. Termasuk video, rakaman, temuramah, semua bukti dah ada lengkap semua. Dibentangkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Dibentang dalam mesyuarat sebab mereka ni yang menyiasat secara khusus ajaran-ajaran DPEN ni, ataupun alias Irwan Alias ni, ajaran Irwan Alias ni. Jadi bila sampai pada maklumat tu, salah satunya apa? Iaitu ajaran dia adalah dia boleh masukkan dalam badan pengikut-pengikut dia jin, perantaraan jin, syaitan, khadam. Dan jin dan khadam itu dia akan bercakap, dia akan jadi watak, macam-macam watak. Dia akan masuk dalam badan orang kanan dia. Dia ada 4 orang kanan. Orang kanan ada 4 orang. Saya tak nak sebut nama, ada sebut dalam tu belaga lah detail. 4 orang kanan dia. Sebenarnya dia ni dah dipanggil ke Jabatan Agama Islam. Dah dipanggil dah. Dan bersumpah dah depan Jabatan Agama Islam. Baik, Jabatan Agama Islam Perak lah. Jadi 4 orang ni dia lantik orang kanan dia, muda-muda kan, 4 orang lelaki 4 orang ni. 4 orang dia lantik ni sebagai umpama macam dia lantik tu umpama macam pangkat khalifah yang 4. Sebab yang seorang ni iaitu nama apa saya tak ingat dah. Seorang ni Abu Bakar As-Siddiq, dia panggil ni nombor 1. Yang kedua Umar, yang kedua Uthman, yang ketiga Ali. Dia 4 tu orang kata 4 orang tokoh ni orang kanan dia. Kadang-kadang dia akan masukkan jin ni dalam badan orang kanan ini, lalu bercakap. Dan jin ni dia boleh berwatak macam-macam watak lah. Konon-kononnya boleh masukkan roh Jibril masuk dalam badan. Kononnya Jibril, tapi bukan Jibril lah. Tu yang percaya tu kata percaya tu. Masuk Jibril. Bila Jibril, contoh Jibril depan ni mengikut dia ni. Dia tanya, Jibril, siapa aku? Dia kata, anta Rasulullah, kamu Rasulullah. Tapi yang mengaku tu bukan Jibril lah. Yang pengikut ni menganggap itu Jibril. Dia konon-kononnya dia ambil, dia seru roh Jibril duduk dalam badan orang kanan ni. Lalu bercakap yang dia ni adalah Rasulullah. Sekali lagi dia boleh tarik pula roh apa? Roh Azazil masuk dalam badan. Azazil boleh tarik juga. Tak tahulah. Mereka kan, roh Azazil. Yang best tu yang hidup pun boleh panggil. Roh yang hidup boleh panggil. Dia tak panggil roh, dia panggil istilahnya, kita panggil qarin kot, wallahu a'lam. Istilahnya dia boleh panggil Ustaz Azhar Idrus masuk dalam badan. Boleh panggil Ustaz Abid Liu, macam-macam ni. Lepas tu dia dialog dengan Ustaz Abid Liu. Ni Ustaz Abid Liu ni. Nampak tak? Dia cerdik. Dia boleh panggil apa? Jibril, Mikail, Israfil, boleh panggil buh dalam badan. Itu dia punya perangai. Sampaikan siapa kamu? Kamu Mahdi akhir zaman. Bahkan dia ubah lafaz syahadah, dia ubah apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ubah asyhadu an la dia ubah, kata dia panggil apa? Dia ubah dia tu. Dia tak kata asyhadu. Dia kata aku bersaksi tiada Tuhan, bukan aku bersaksi. Apa dia sebut tu dalam tu disebut lafaz, dia sebut perkataan, dia ubah syahadah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, kan maksud tiada Tuhan. Dia ubah tiada ada melainkan Allah. Dia tak kata tiada Tuhan, dia kata la ilaha illallah. Dia terjemah tiada ada melainkan Allah. Ilah tak boleh terjemah dengan Tuhan. Kalau terjemah dengan Tuhan, bererti kita masih lagi bertuhan dengan Tuhan-Tuhan yang batil, yang sesat. Ini dia punya pegangan. Lepas tu ucapan syahadah,
tiada yang ada melainkan Allah dan aku Rasulullah. Itu syahadah depa, pengikut dia kepada dia. Dan aku Rasulullah. Aku Rasulullah tu, Rasulullah itu, aku Muhammad tu, dia panggil Muhammad akhi. Dia pada depa ajaran depa ni ada dua Muhammad. Satu Muhammad awal, satu Muhammad akhi. Muhammad awal iaitu Rasulullah lah yang betul itu. Muhammad akhi iaitu nama bagi Imam Mahdi. Yang kan kata Nabi kata apa? Iaitu Imam Mahdi ni namanya dan nama bapaknya sama dengan nama aku, yakni Muhammad bin Abdullah. Jadi ini bagi Muhammad akhi. Jadi dia ni juga mengaku Imam Mahdi dan dia juga mengaku Muhammad akhi. Tu yang dalam syahadah dia ubah dan juga aku Muhammad Rasulullah. Iaitu Muhammad Rasulullah, iaitu Muhammad akhi. Macam-macam dah dia reka, macam-macam. Dan pengikut ni percaya dia boleh tukar roh. Dia boleh tukar roh, konon-kononnya tukar roh. Ada seorang pengikut dia ni dalam tu, dia kata ustaz, saya ni ditukar roh. Kamu tukar roh siapa? Saya tukar roh Salman Al-Farisi, dia kata. Oh, mana-mana ada reka. Saya ni lah, dululah masa mereka ni sesat dulu, tapi mereka taubat dah. Jadi mereka ceritalah hakikat sebenar ajaran ini. Dia kata saya ni antara orang yang ditukar roh, jadi roh Salman Al-Farisi, dia kata. Jadi Salman Al-Farisi tu mula-mula tu dia kata, kamu sekarang ni jadi Salman Al-Farisi. Tapi mula-mula tu ustaz dalam hati saya, yo je Salman Al-Farisi. Hidung Jawa. Dia kata Salman Farisi main mana? Main daripada Parsi. Dia duk rasa macam ragu-ragu dah lah awal-awal tu. Tapi orang ni jenis percaya ikut. Itu sebab mereka ni boleh tarik pengikut menggunakan jalan jin syaitan ini. Dia percaya itu sahaja dah boleh rosakkan akidah. Percaya dengan cakap-cakap jin dan syaitan. Boleh faham tak? Baik. Cukup tu nak cerita panjang tapi saya nak sebut ni salah satu contoh, nak sebut bahawa jin syaitan tak boleh dipercayai. Lalu kata dia disebabkan keingkaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tercatat dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan tatkala kami berkata kepada semua para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ni cerita ni dah masyhur lah, tak perlu kita nak syarah, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Fasajadu illa iblis, maksudnya semua. Dalam ayat ni seolah-olah ada yang ulama letakkan iblis ini daripada kumpulan malaikat, daripada kumpulan malaikah. Ada yang letak mereka ni bukan jin, mereka ni daripada kumpulan malaikat. Tapi pendapat ni tak kuat lah. Walaupun kita boleh pegang ayat ni juga, dalilnya pada ayat ni. Buktinya Allah Ta'ala kata, dan tatkala kami berkata kepada semua para malaikat. Maksudnya seruan untuk sujud ni pada malaikat. Pada waktu tu Allah Ta'ala suruh sujud, usjudu li adama, sujudlah kamu semua, yang ni kembali pada malaikat. Wahai malaikat semua, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat tadi kembali pada malaikat juga lah ni. Semua malaikat tadi sujud, illa melainkan iblis. Jadi di sini kalau iblis ni dia ni, kalaulah seruan ni pada malaikat, dia yang tak sujud tu hanya iblis, bererti bahawa seolah-olah iblis ni sebahagian daripada kumpulan malaikat yang disuruh untuk sujud tadi. Nampak tak? Ya? Daripada iblis. Contoh saya kata apa? Saya kata semua, contohnya semua AJK Masjid Bukit Jannah datang kuliah pada hari ini, melainkan dia sebut malaikat. Bila sebut melainkan tu maksudnya orang yang dikecualikan tu, melainkan contohnya Haji Ramli, contoh
Kalau Haji Ramli tak datang lah, melainkan Haji Ramli. Jadi maksudnya apa? Maksud Haji Ramli tu AJK dah, AJK lah. Sebab kita kata semua AJK masjid bukan yang nak datang kecuali si fulan. Jadi fulan tadi mestilah daripada AJK. Kalau bukan AJK, buat apa sebut AJK masjid? Jadi yang tak datang itu adalah AJK juga ke? AJK juga. Tapi dia seorang yang tak datang, yang lain semua datang. Contoh. Macam tu jugalah kita faham daripada ayat ni. Bila Allah Ta'ala kata dekat para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah ke semuanya melainkan iblis. Jadi seorang iblis ni daripada malaikat ke? Daripada malaikat lah. Nampak tak? Tidak apa faedah sebut. Ini kita panggil dalam istilah bahasa Arab, dalam nahwu kita panggil istithna'u muttasil. Iaitu istisna ni pengecualian yang bersambung. Iaitu ila ni ila kecuali, iaitu iblis ni adalah yang dikecualikan daripada yang tak sujud, sebahagian daripada malaikat. Faham ni bagi istisna muttasil. Tetapi ulama yang lain pula kata tak, illa kat sini istisna'u munqati'. Istisna' munqati' ni apa? Iaitu yang dikecualikan itu bukan daripada yang dikecualikan. Contoh saya sebut semua AJK masjid datang melainkan lembu. Melainkan apa? Lembu. Lembu tu AJK masjid tak? AJK masjid pun bukan, manusia pun bukan, datang. Dia seorang, dia seekor yang tak main. Semua AJK masjid datang melainkan lembu. Jadi maksudnya lembu ni sebagai pada AJK masjid ke? Bukan. Itu bagi istisna' munqati', iaitu yang dikecualikan tu bukan jenis yang dikecualikan. Yang ni payah sikit lah nak mengaji. Dia mengaji nahwu sikit lah, dalam sikit. Yang faham lah, yang tak faham tu dah tahu tuan-tuan lah. Saya nak sebut ni syarahan ulama terhadap tafsiran ayat ni. Ni tafsiran ulama yang saya ingat je lah. Yang ni saya tak tulis apa pun, yang saya ingat. Maksud dia adalah istisna' kat sini istisna' munqati', iaitu iblis bukan daripada para malaikat. Dia bukan istisna' muttasil. Ada dua pandangan ulama. Yang tu tuan-tuan boleh faham lah, tak apalah. Tapi ada ulama yang berpendapat begitu, iblis sebahagian daripada malaikat, kerana hujah dalil mereka ayat ni. Tapi dalil ulama lain jumhur kata dah, kalau kita tengok ayat surah Al-Kahfi yang tadi, illa iblisa kana minal jin. Jadi bercanggah, betul tak? Bercanggah. Ayat surah Kahfi kata iblis adalah berupa daripada jin. Daripada surah Al-Baqarah ayat 34 pula sebut seolah-olah, tak jelas buat ayat ni, tak jelas, seolah-olah iblis tu daripada malaikat. Jadi dua ayat ni ayat yang contradicts, berlaku percanggahan secara zahirnya. Kalau kita mengaji ilmu kontra ni, memang kita jumpa ayat-ayat Quran yang berbentuk kontra antara satu sama lain. Tapi hakikatnya dua-dua ayat Allah Ta'ala kontra tu pada sudut luarannya, hakikat tak kontra. Faham kan? Maksudnya yang kata, yang berpendapat bahawa iblis daripada jin, dia kata ayat ni bermaksud bukan iblis daripada malaikat. Contoh misal macam ni lah. Dia misal macam ni. Yang di kalangan yang disuruh sujud tu ada jin, ada malaikat. Ada jin, ada malaikat. Semua ada waktu tu. Allah panggil semua waktu dah cipta Nabi Adam. Allah panggil semua. Ada dalil, ada nas. Allah panggil semua, bukan malaikat. Kalau tengok ayat ni seolah-olah Allah Ta'ala seru dekat malaikat je. Bukan. Allah panggil juga jin datang. Allah panggil juga termasuk iblis. Sebab mereka ni adalah asalnya dulu. Pernah ingat tak dulu saya sebut pada tuan-tuan? Pernah sebut pada tuan-tuan kan? Dalam bulan lepas ingat cerita, saya ambil cerita pasal apa jin tak nak sujudkan, atau iblis tak nak sujudkan Nabi Adam. Pasal dia tanah kah? Tak kan? Saya sebut bulan lepas kan? Tuan-tuan dah tahu dah pasal apa. Bukan sebab dia tanah, jin ni api, bukan. Dulu saya sebut kat tuan-tuan. Kalau ingatlah, kalau tak ingat tak tahulah, nak ulang balik tak payah kot no. Semua ingat kot no. Sebab apa dia sujud? Kalau ikut ayat dia, memanglah aku dicipta daripada api.
Kamu dicipta daripada tanah, takkan aku nak sujud kat dia? Seolah-olah macam dia berbangga dengan unsur kejadian dia. Bukan, hakikatnya bukan. Tapi saya sebut bulan lepas, iaitu dia ni, dia bangga dengan sebab apa? Dengan sebab dulu dia ni Allah bagi kuasa kat dia. Macam Allah bagi kuasa kat malaikat. Tiba-tiba Allah cabut kuasa dia, Allah bagi kat malaikat. Dulu dia yang jaga bumi langit, dia yang jaga syurga. Ni iblis ni, iblis syaitan. Dulu dia yang paling alim, dulu dia yang paling taat dengan Allah. Jadi pada saat itu Allah panggil jin, panggil iblis, apa-apa nama lah. Waktu tu dah nama datang kemudian. Tapi hakikatnya semuanya jin. Panggil jin, panggil malaikat, semua Allah layan sama. Sebab dua-dua ni makhluk Allah yang taat pada dia asalnya. Jin pun taat, malaikat pun taat dengan Allah. Boleh faham tak? Maka Allah Ta'ala sebut ketika mana kami katakan kepada malaikat, tak sebut jin. Kenapa tak sebut jin? Sebab asalnya jin ni macam malaikat juga. Jadi taghliban, ini dalam tafsir sebut taghliban. Taghliban maksudnya apa? Nak meratakan ke semua. Ghalibnya depa ni pun taat juga pada Allah. Tiba-tiba daripada jin tersebut sebahagiannya, bukan sebahagian, semua jin pada waktu tersebut ingkar, tak nak sujud kepada Nabi Adam. Yang best tu malaikat pula nak sujud. Malaikat ni Allah tak bagi dia kuasa apa-apa. Dia senyap, dia orang yang low profile, orang yang tawaduk. Allah tak bagi apa-apa pun jawatan kat dia. Tugas, amanah, tak ada lagi waktu tu. Malaikat yang tak ada dengar, malaikat ni jaga langit, malaikat ni jaga bukit, malaikat ni jaga yang tu, jaga syurga neraka. Semua malaikat ni Malik ke Ridwan ke apa ke, waktu sebelum Allah ceritakan tentang sujud kat Nabi Adam ni, depa tak ada lagi tugas tu. Depa tak galah lagi tanggungjawab tu. Yang galah tanggungjawab semua ni yang ada kat alam ni adalah jin iblis tu. Dia yang pegang tanggungjawab tu. Jadi dalam ramai-ramai tu, bila Allah suruh sujud, malaikat yang low profile ni yang sujud. Nampak macam biasa je kan? Dia pula yang sujud. Nampak tak? Sujud. Tiba-tiba yang Allah bagi dia jawatan, pangkat, kuasa, bagi dia atur langit bumi ni. Dia ni taat juga pada Allah, hari-hari berzikir pada Allah, hari-hari tasbih pada Allah. Depa ni pula yang Allah Ta'ala expect kot, depa ni yang paling awal sujud. Rupa depa yang paling awal engkar pada Allah. Tak boleh nak kata orang, kita tak boleh nak kata apa. Kita pelik, ada orang yang baik kita tengok, tiba-tiba bertukar jadi jahat. Ada orang yang kita nampak dia macam bukanlah baik sangat, tapi rupanya akhlaknya baik sungguh. Kita tak boleh expect orang tu macam baik sungguh. Jadi nak sebut kat sini adalah hakikatnya Allah Ta'ala seru kat semua, malaikat maupun jin. Tapi waktu tu terkejutlah. Allah tak terkejut, Allah tak tahu. Pada waktu tu yang tak sujud tu adalah iblis. Allah sifatkan waktu tu bila tak sujud, ada dua. Dalam ayat ni Allah Ta'ala gelarkan dia dengan 3 gelaran. 3. Bila tak sujud pada Allah, Allah gelarkan 3. Siapa yang tak solat ke Allah, tak tahu nak gelar berapa pula. Hanya tak sujud, dah Allah gelarkan 3. Yang pertama, aba, enggan. Enggannya apa? Iaitu Allah Ta'ala suruh, dia tak mau buat. Allah suruh, dia tak mau buat. Ada tak jenis ni? Jenis kepala batu, keras kepala, jenis degil. Allah Ta'ala suruh, dia tak mau buat. Allah Ta'ala suruh buat, dia tak mau buat. Dia degil. Allah suruh buat ni, dia tak mau buat. Ini kadang-kadang Rasulullah marah bila ada di kalangan sahabat, bila Rasulullah suruh tak mau bergerak, buat diam. Aba tu kepatuhan, faham tak? Patuh ni memang kena patuh. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita patuh tu, apa fadilat dia, apa kelebihannya. Kita tak tahu. Pasal apa kita kena patuh arahan Allah? Pasal apa kena buat macam ni? Kita tak tahu, tapi buat aja, kita tak tahu. Sebab perintah Allah Ta'ala ni semua berbentuk ta'abudi. Ta'abudi ni apa? Buat, jangan tanya. Buat, jangan tanya. Kalau tuan-tuan pergi tawaf, tuan-tuan buat tawaf daripada Hajarul Aswad kepada Hajarul Aswad, Aswad ke Hajarul Aswad, kenapa tak patah balik Hajarul Aswad, ikut rukun Yamani, ikut rukun Iraqi, ikut rukun Syami, patah balik? Pasal apa tak lawan? Pasal apa tak arah jam? Kalau kita tengok jam kan, dipusing ikut arah jam kan.
Patutnya kenapa tak pusing ikut arah jam? Kenapa pusing ikut lawan jam? Apa beza? Hakikatnya pusing juga, betul tak? Tuan-tuan pusing ke depan, tuan-tuan undur ke belakang, sama juga. Kalau pusing 7 kali juga. Apa beza? Bezanya adalah taat dengan tak taat. Itu bezanya. Kita pun tak tahu beza taat dengan tak taat. Kalau kita pusing Hajarul Aswad tu, kita patah balik ke belakang, ikut apa? Ikut rukun Yamani, jalan pusing, sah tak tawaf? Tak sah tawaf. Apa bezanya ustaz? Saya pusing 7 juga, walaupun saya pusing ikut lawan jam. Ikut arah jam. Yang lain semua ikut lawan jam. Saya pusing juga 7 kali, cukup 7. Yang lain pun cukup 7. Cuma saya lawan je lah. Bezanya adalah kamu lawan. Nampak tak? Kamu lawan. Tu kata aba. Aba tu maksudnya enggan. Dalam Quran sebut, Allah Ta'ala sebut adalah hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata apa? La yadkhulu ummati kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku ni semuanya layak masuk syurga. Semua kita ni, saya, tuan-tuan, semua layak masuk syurga. Tak kira tuan-tuan siapa sekalipun, semua umatku layak masuk syurga. Tapi Nabi sebut illa, melainkan man aba, mereka yang enggan. Ni aba lah ayat ni. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan tu yang Rasulullah? Rasulullah kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat pada perintah aku, yakni Rasulullah, dan perintah Allah, dia nescaya akan masuk dalam syurga. Pasti dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Taat dia pada perintah Allah, masuk syurga. Tapi siapa yang bermaksiat pada aku, faqad aba, dia ni telah enggan untuk masuk syurga. Faqad aba. Bila faqad aba, perangai dia macam setan. Setan ni cakap A, tak nak buat A, nak buat B. Cakap C, tak nak buat C, nak buat D. Maksudnya suruh lain, buat lain. Nampak tak? Ini perangai aba, enggan. Cakap apa pun tak mau dengar. Dia anggap sama saja. Sama, sujud tak sujud sama. Yang baru ni ada depa tanya. Dia kata apa beza? Ni salah satu lama dah ni. Depa duk timbul dalam masyarakat keraguan tentang muamalat di bank Islam ataupun bank yang perbankan Islam. Dia kata, ustaz, apa beza perbankan Islam dengan konvensional? Hakikatnya dua-dua riba, nama je lain-lain, bubuh nama lain. Hak ni riba, hak ni bubuh nama hibah, hak ni bubuh nama hadiah. Bubuh dia je nama je. Hakikatnya lagi riba, hakikatnya lagi setan, hakikatnya lagi Yahudi daripada perbankan konvensional. So tengok kat bank Islam lagi teruk. Kita pinjam dekat 300,000 kena bayar dekat 1 juta, dia kata. Contoh, lagi teruk daripada kita pinjam dengan perbankan konvensional. Orang jenis macam ni, dia tak faham muamalat, pun tak reti. Dia macam orang Yahudi. Tahu orang Yahudi? Orang Yahudi kata innamal bai'u mithlur riba. Dalam Quran sebut ni, ayat ni, innamal bai'u mithlur riba. Nabi, ayat ni cerita dia, Nabi pergi pasar. Nabi tengok ada seorang sahabat ni, dia ada bawa kurma kering. Kurma kering dia dapat, lalu dia pergi ke pasar. Dia tukar kurma kering ni dengan kurma basah di pasar. Kurma kering dengan basah, dia punya kuantiti lain-lain, dia punya berat lain-lain, dia punya kualiti pun tak sama. Basah dengan kering lain. Basah kita panggil rutak, kering ni kita panggil dia janib. Kurma yang kering ditukarlah. Nabi tak bagi kerana wujud riba, sebab berlainan jenis. Last sekali Nabi kata apa? Wahai sahabatku, kalau kamu nak juga kurma basah tu, jangan tukar terus, jangan tukar secara direct. Habis tu aku nak buat macam mana ya Rasulullah? Kamu ambil kurma kering, kamu jual, kamu dapat duit, kamu belilah kurma basah tu berapa kilo. Faham tak ni? Rasulullah buat cara macam tu. Beli je lah kurma tu. Dah jual kurma kering, belilah kurma basah tersebut.
Jangan terus direct macam tu. Tak boleh. Sebab berlainan jenis. Kurma kering mesti dengan kering, basah dengan basah. Itu cara jual beli. Kalau nak tukar emas dengan emas, tak boleh emas dengan perak. Kalau emas dengan perak ada cara dia pula. Maksudnya bukan maksud saya bukan tak boleh emas dengan perak, boleh. Cuma ada cara dia. Dia tak boleh buat macam tu je. Faham tak? Contohnya sama dengan barang kemas. Barang kemas lama pergi trade in, ambil barang kemas baru, tak boleh tuan-tuan tukar tetapi tambah duit. Tak boleh, tu riba. Habis tu nak buat macam mana? Jual dulu barang kemas lama, dapat duit yang baru tu. Kemudian kalau rasa nak beli kemas baru, belilah barang kemas baru guna duit yang kita dapat tu. Jual dulu yang lama. Tak boleh campur-campur. Jual dulu barang kemas lama, dapat duit. Duit tu belilah barang kemas baru. Kalau tak cukup, tambahlah duit. Baru tambah, bukan tambah daripada atas mas yang lama tu. Tak boleh, tu riba. Jadi orang Yahudi bila tengok Nabi suruh buat macam tu, Yahudi kata, innamal bay'u mislu riba. Oh, kalau macam tu macam kami duk buat, sama je dah. Betul dah. Hakikatnya tambah juga duit dah kata. Faham tak ni? Hakikatnya tambah juga duit. Macam tadi jual apa, kurma kering, dapat duit daripada hasil jualan tu, beli kurma baru basah. Kurma basah yang baru. Hakikatnya sama ke? Kalau tak cukup tambah duit. Faham tak? Sama dengan tadi. Alah, sama je lah ustaz. Dah jual dapat duit, tambah duit pula, baru beli baru. Sama je. Ini perangai orang Yahudi. Dia anggap macam sama, tapi tak sama. Innamal bay'u mithlu riba. Allah Taala kata wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Adapun jual beli aku halalkan, tapi riba aku haramkan. Perbuatan yang tadi riba. Kurma kering ditukar dengan kurma basah, riba. Barang kemas yang lama ditukar dengan barang kemas yang baru, yang tak tahu sama berat sama nilai, lalu ditambah duit, itu adalah riba. Nampak tak? Nak bagi mudah faham macam ni. Perniagaan Islam, perbankan, dia ada akad kontrak. Kontrak akad inilah yang meletakkan dia patuh syariah bila ada kontrak. Adapun selain perbankan syariah, dia tak ada kontrak. Tak ada kontrak, tak ada akad. Akad yang valid tak ada. Macam tuan-tuan lah, berjima setelah kahwin dengan berzina sebelum kahwin, beza tak? Hakikat tak ada beza, betul tak? Hakikat sama ya. Tapi bezanya apa? Beza akad dengan tak akad. Faham tak? Akad sikit ya, sahaja bukan sahaja pula tu niat. Kita akad contohnya, aku terima nikahnya, aku nikahkan kamu, aku terima nikahnya, okey dah apa dah. Hanya beberapa lafaz perkataan terus jadi halal. Faham tak? Hanya semata-mata akad, betul tak? Boleh tuan kata, sama jelah. Kalau macam tu zina pun boleh ya. Tu kata bodoh. Mana sama zina dengan berjima, bersetubuh dengan isteri yang halal? Mana sama? Nampak tak? Bezanya apa? Ustaz, sama je. Tak ada beza. Bezanya pada akad, kontrak. Sama dengan jual beli, beza pada akad. Tuan-tuan macam anggap sama. Tak sama. Itu sebablah bila kita buat apa-apa, patuh abah. Jangan enggan pada perintah Allah. Dah Allah kata macam tu lah, riba lah nak kata apa. Kita nak faham maksud tujuan, kita tak tahu. Satu. Nombor dua, wastakbara. Allah bila dia tak mau sujudkan Nabi Adam, Allah tambah satu gelaran lagi, iaitu istikbar, takabur dan sombong. Maksud dia apa? Orang yang tak sujud pada Allah, orang ni sombong. Wa yastakbiruna an ibadati. Orang ni dia sombong untuk beribadah padaku. Ayat ni sebenarnya menuju kepada orang yang tak mau berdoa. Orang tak mau berdoa, bila dia tak mau doa, dia rasa tak payah doa kot, kira dapat kot. Buat apa nak solat-solat hajat ni, minta doa pasal apa? Alah, buat je lah. Ada orang macam tu. Allah Ta'ala panggil orang yang enggan berdoa ke aku ni, wa yastakbiruna an ibadati. Mereka inilah yang sombong untuk meminta dan berdoa pada aku. Kerana ibadah kat sini maksud dia iaitu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Jangan jadi sombong. Ni nombor 3, wa kana minal kafirin. Bila dia pertama sujudkan Nabi Adam, automatik taraf kedudukan mereka ni adalah kafir. Pasal apa dia kafir?
Mereka tak mau sujud je dekat Nabi Adam. Tu je. Hal lain mereka percaya. Betul tak? Tuan-tuan tak pelik ke? Jin, iblis ni dia kafir. Bila sebut kafir, macam kita kat dunia ni lah, Islam, orang manusia pun ada Islam, ada kafir. Tapi iblis ni kafir mereka level lain. Level kafir mereka ni, tang mana yang boleh dikafir tu, tang mana? Kafirnya mereka ni bukan kerana tak percaya Allah Ta'ala, bukan. Mereka paling kuat percaya dengan Allah. Bukan kerana tak berzikir pada Allah, bukan. Mereka paling kuat berzikir dengan Allah. Bukan kerana mereka tak patuh pada Allah. Sebelum tu mereka paling kuat patuh dengan Allah lah. Iblis ni apa semua paling kuat taat pada Allah. Kenapa dalam bab ni tiba-tiba mereka tak mau ikut perintah Allah, tiba-tiba jadi kafir? Pasal apa? Menunjukkan di sini apa dia? Iaitu mereka ni bila tak nak sujudkan Nabi Adam, mereka tak nak sujud bukan kerana mereka malah, bukan kerana mereka tolak, bukan kerana mereka malah ataupun saja tak mau ikut, bukan. Mereka tak mau sujud dalam keadaan mereka merasakan bahawa tak sujud itu lebih bagus daripada sujud. Dia iktikadkan bahawa perintah Allah tak wajib untuk mereka ikut. Maksud di sini adalah salah satu yang boleh bawa pada kufur adalah merubah hukum Allah. Ubah hukum ni apa? Solat yang fardu tu jadi tak fardu, yang fardu tu jadi tak fardu. Faham tak? Ubah hukum di antara yang boleh menyebabkan kekufuran pada Allah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Faham tak? Jadi pada jin syaitan ni, kalau tak sujud tu lebih bagus, lebih halal. Tapi kalau sujud pula adalah haram bagi mereka. Apa yang Allah Ta'ala suruh jadi haram, mereka ubah. Apa yang Allah Ta'ala tegar, mereka buat. Ini antara bentuk perubahan hukum. Maka merubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, adalah perbuatan yang boleh bawa kepada kufur. Macam kita tak solat, misal orang tak solat ada dua jenis. Dalam mazhab kita Syafi'i dan Jumhur, orang tak solat dia tak kafir. Orang solat, orang tak solat dia tak kafir. Sebab ramai orang tak solat kerana kusala maksudnya malah balok. Tapi ada orang yang tinggal solat kafir. Bila? Apabila mereka jahada biwujubihi, mereka ingkar, tak percaya dengan kewajipan solat. Faham tak ni? Faham tak? Bila tak percaya, tak wajib. Solat tak wajib pun. Solat Jumaat tak wajib. Bila diingkar, dia tak percaya yang tu wajib bagi hak diri dia, maka automatik terus jadi kafir. Terus jadi kafir. Tapi kalau kita tanya dia tak solat pasal apa baklong, dia kata saya sibuk Saul. Nantilah bila saya rasa lapar tu saya solatlah. Pak Long tahu ke wajib? Tahu. Tapi tengoklah nanti dah siap apa-apa lah, lega, okeylah, solatlah balik, dia kata. Nampak? Yang ni dia tinggalkan solat kerana malah dan cuai, bukan kerana mengingkari kewajipan solat. Beza tu. Jadi ni contohnya iblis. Dia tinggalkan sujud pada Nabi Adam bukan kerana malah, tapi kerana mengingkari kewajipan untuk sujud. Perintah Allah sujud, wajib mereka sujud, mereka tak mau sujud, bahkan mereka ingkar kewajipan untuk sujud kepada Nabi Adam. Terus automatik wa kana minal kafirin, maka mereka daripada kalangan orang kafir. Bila kafir, mereka akan kekal bersama dengan orang kafir dalam api neraka sampai bila-bila. Jin di kalangan jin, jikalau jin di kalangan mereka ni ada yang kafir, mereka juga akan direndam dalam api neraka, diazab oleh Allah sampai bila-bila. Dan sebut ini antara contohnya. Secara jelas juga disebutkan di dalam Al-Quran, punca kepada keingkaran itu adalah disebabkan kesombongannya yang berpunca daripada sangkaannya bahawa api itu lebih mulia dan hebat daripada tanah yang diciptakan daripadanya Adam. Allah berfirman, qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Baik, cukup dekat tu saja. Tapi yang terakhir ni tuan-tuan, saya dah syarah dah pada bulan lepas, jadi kita baca je lah. Iaitu pengarang ni sebut mereka ni tak mau sujudkan Nabi Adam kerana sombong. Ayat yang lepas lah, aba wastakbara, sombong, bongkak. Jadi bila sombong, kerana sombong mereka merasakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, diciptakan dia daripada tanah, aku diciptakan daripada api. Jadi saya sebut dah bulan lepas, dia merasa sombong bukan semata-mata perbezaan unsur kejadian, bukan.
Sebab apa beza? Apa yang mulia sangat api berbanding tanah? Tanah, api, angin, udara, apa-apa sajalah, cahaya, sama je semua. Semua makhluk Allah, betul tak? Tanah, api, angin. Tak ada yang mulia. Allah ada muliakan unsur siapa-siapa ke? Tak. Boleh faham tak? Jadi hakikatnya unsur dia tu tidaklah mulia pada kita. Jadi sombong dia tu, sebagian ulama kata kerana dia ni dapat kuasa dulu. Lalu bila dapat kuasa, bila Allah nak bagi kuasa, nak bagi khalifah di atas muka bumi ni, bukan daripada kalangan dia, jadi sombong. Itu saja. Dia rasa aku lebih baik, aku lebih layak daripada dia. Itu yang menyebabkan dia kata macam tu. Dan kejadian dia daripada api pun tidak memuliakan sangat pun dia. Tak ada mulia pun. Memang betul kita ni Allah Ta'ala sebut dicipta daripada air mani yang keji, air mani yang kotor. Betul perkataan tersebut. Berbanding dengan api, dia tak kotor. Tapi tak ada beza pun, air mani ke tanah ke, semuanya hakikatnya sama. Sebab asalnya mereka ni adalah dapat kuasa, lalu Allah cabut kuasa mereka. Apa sombong lah. Kita macam tu juga. Kemudiannya kita akan sambung pada kelas pada setelah hari raya Aidilfitri, insya-Allah. Lepas hari raya kita sambung dia, insya-Allah. Lepas raya kita jumpa lagi, insya-Allah. Moga-moga semua dapat berpuasa, bertemu dengan Ramadan al-Mubarak, dan dapat menghadapi bulan Ramadan dengan sempurna, dengan sihat wal afiat. Dan kita minta jugalah wabalighna Ramadan, minta Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang tak lama lagi. Inilah bulan yang kita duk tunggu-tunggu. Wallahu a'lam. Bulan Ramadan yang kita nak main ni, kita tak tahu mungkinkah Ramadan ni yang terakhir untuk kita, ataupun ada lagi Ramadan yang akan datang. Di sebahagian ulama diminta hatta kalau dia solat sekalipun, dalam solat ni para imam selalu sebut di Mesir, dia kata sallu salatal muwadda'in, solatlah kamu dengan solat kamu yang terakhir ini. Muwadda', salatul muwadda' maksudnya kemungkinan solat kita yang kita nak solat ni solat yang terakhir. Ni solat isyak kita nak solat ni, kita angkat takbir solat, bagi salam, kemungkinan inilah nikmat untuk solat ni, inilah yang terakhir. Malam nanti pukul 3 Allah cabut nyawa, tak sempat dah untuk bertemu subuh esok. Kalau begitu singkatnya umur kita, apatah lagi Ramadan yang nak datang ni, atau Ramadan yang akan datang. Maka bilalah kita ditakdir oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan yang akan tiba ni, maka tuan-tuan jangan anggap kita ada lagi peluang Ramadan yang akan datang. Kita jadikan Ramadan ni umpama Ramadan terakhir buat kita, seolah-olah yang terakhir dah untuk kita. Tak ada lagi dah Ramadan lepas daripada itu. Kalau kita bayangkan begitu, Ramadan yang kita buat ni adalah lebih baik pada Ramadan yang tahun lepas. Kita tak tahu, mungkin inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadi moga-moga semua diberikan kesihatan dan juga keselamatan. Yang terakhir ada 2 hajat saya nak minta tuan-tuan. 2 hajat. Hajat ni tak berat mana. Bukan saya nak minta duit tuan-tuan, tak. Nak minta tuan-tuan doa dan solat hajat. Kalau tuan-tuan rajin ni, muslimat ni semua baik-baik mereka, semua solehah mereka. Bangun malam kadang-kadang tak berhenti, tak miss tetap malam qiyamul lail. Hak laki ni bolehlah juga, boleh harap juga dalam duduk solat hajat, boleh harap lah kan. Tapi lepas solat hajat apa semua tu, lepas solat isyak tu dia buat lah. Tapi kalau pukul 3, pukul 4 tu tak tahu lah, tak boleh harap lah kan. Tapi orang perempuan ni kita harap, laki ke sama semualah. Saya harap tuan-tuan ada 2 hajat. Pertama, saya berangkat nak pergi umrah pada hari Selasa ni, 15 hari bulan, sampailah 26 hari bulan. Jadi tuan-tuan doalah, minta Allah Ta'ala mudahkan urusan umrah pergi dan balik. Yang tu tak apalah, itu pun saya kena doa juga, walaupun saya pun boleh doa kat tuan-tuan jugalah kan. Tapi tuan-tuan lah saya harap untuk berdoa, untuk doa minta Allah Ta'ala mudahkan, Allah bagi keselamatan, kesihatan pergi dan balik. InsyaAllah moga-moga kita dapat jumpa lagi. Kita tak tahu kan, kalau orang dulu-dulu bila nak pergi umrah haji ni macam nak mati lah. Tak tahulah boleh balik ke tidak, boleh hidup ke tidak, kita pun tak tahu. Hari ni pun sama, tak tahu, mungkinlah kita pergi umrah, pergi umrah, mati sana tak balik dah, kita pun tak tahu. Jadi saya sebelum nak pergi ni, saya minta maaf banyak-banyak lah, dan ada salah dan silap, dan ada dosa pada tuan-tuan, ada terambil hak dan sebagainya, atau terkasar bahasa yang tuan-tuan buat, yang buat hati tuan-tuan terasa.
Baik, itu yang pertama lah. Yang kedua ni lagi penting lah daripada yang pertama tadi. Saya minta tuan-tuan kalau ada dalam doa tuan-tuan selit lah, doakan kepada isteri saya. Isteri saya nama Siti Nur Faizah binti Bahri. Dia hari Selasa saya nak terbang umrah, 14 hari bulan dia nak buat operasi jantung. Jadi ni operasi jantung ni bukan operasi biasa jantung. Jadi jantung ni orang kata orang hidup dan mati lah. Hidup dan mati operasi jantung. Jadi operasi jantung ni nak bakar wayar PVC pada jantung tersebut menggunakan laser. Masuk ke paha lah, masuk ke paha untuk bakar jantung. Sebab apa? Wayar tersebut diganggu jantung dia. Dan antara dua option, doktor kata sama ada makan ubat seumur hidup atau bedah. Jadi kita ambil jalan bedah lah, tawakkal ala Allah. Takkan nak makan ubat seumur hidup, dia pun tak larat nak makan ubat, dia kata. Sebab benda ni kalau tak makan ubat, kalau tak bedah, dia boleh berhenti degupan jantung tu tiba-tiba. Dia boleh stop terus. Boleh stop bila-bila masa. Jadi saya hajatlah tuan-tuan doakan. Buatlah kalau tuan-tuan ada solat hajat, selitlah doa pada isteri saya. Moga Allah selamatkan urusan pembedahan dia hari Isnin ni insya-Allah, dan masuk pada hari Ahad ni, masuk wad hari Ahad insya-Allah. Itu sajalah saya minta kepada tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa lagi pada setelah hari raya Aidilfitri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la ma'ruma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.